Ini saya sangat waspada lah kerana apakah bahasa yang akan digunakan dalam integrasi? Dia adalah satu masalah yang Yang Berhormat tidak setuju kalau bahasa itu adalah bahasa kebangsaan atau bahasa Melayu? Saya rasa khawatir kalau pergi ke tadika sudah gunakan bahasa Malaysia, nanti dia pergi ke sekolah rendah bahasa Malaysia, dia akan lupa bahasa ibunda dia. Jadi itu itu adalah sama. Apakah yang berhormat? Apakah yang berhormat? Bukan negara China. Ya, Bukan negara Malaysia. Apakah Bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan memang betul. Tapi bahasa kebangsaan bukan bahasa ibunda saya. Anda di Singapura yang majoriti orang Cina pun menggunakan bahasa Inggeris. Ya. Kenapa tidak menggunakan bahasa Inggeris? Baik, saya nak tanya satu soalan terakhir sebelum kita ada kemukakan. Tidak. Apakah yang berhormat tidak setuju dasar bahasa pengantar, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah kita? Kalau semua sekolah saya tidak setuju. Baik, saudara penonton yang saya hormati sekalian, kita ada beberapa, saya akan bukakan pertanyaan kepada para penonton di auditorium pada malam ini untuk menanyakan soalan. Saya persilakan kalau ada di antara saudara yang ingin mengemukakan sebarang pandangan atau soalan kepada panel-panel, pada anggota panel kita yang hebat-hebat di hadapan kita ini. Silakan. Kalau boleh gengkas saja, boleh beritahu nama dan gengkas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mokhtar bin Bakar daripada Universiti Putra Malaysia. Jadi ingin bertanya, berdasarkan dasar ekonomi baru yang kerajaan telah tubuhkan pada 1970-an, nampaknya ianya tidak berjaya. Targetnya pada 1990-an ianya akan berjaya, tetapi hanya lebih kurang beberapa peratus sahaja perpaduan dapat dilaksanakan. Jadi apakah pandangan ahli panel? Patutkah pihak kerajaan melaksanakan dasar yang baru? Bukan dari segi hanya politik saja. Sebab saya lihat di sini, kebanyakan ahli-ahli politik lebih kepada dasar politik saja. Tapi bukan kepada semua dasar-dasar kepada aspek-aspek kehidupan dan sosial. Jika kita lihat kebanyakan ahli-ahli politik mementingkan politik mereka, tidak kepada anak-anak mereka sendiri. Sedangkan mereka pentingkan hak mereka sendiri, tetapi tidak menghiraukan orang lain. Baik, terima kasih. Terima kasih kerana pandangan itu. Saya bukakan, kalau ada soalan lain, silakan. Silakan, ya. Ya, di hadapan ini dulu ya. Di hadapan ini. Silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hajah Zubaidah, Indah Jumasko daripada Semesta. Ingin nak mengajukan satu soalan. Kenapa tidak diwujudkan sukan antara sekolah-sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan bagi menggalakkan interaksi? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih soalan tu. Ada satu soalan lagi. Tolong berikan nama. Saya dari Maktab Ipoh dan ini soalan saya. Apakah 50 tahun akan datang kita masih bercakap hal-hal yang sama? Terima kasih. Boleh ulang soalan tu tak? Dengan jelas ya. Apakah 50 tahun akan datang kita masih bercakap hal-hal yang sama? Baik. Siapa nak mulakan? Profesor, silakan. Bagi masalah ini tidak selesai, kita akan tetap bercakap. Lebih baik bercakap daripada kita bergaduh. Ya, itu pada pandangan saya. Kerana masalah majmuk negara kita ini memanglah saya faham. Tiap-tiap bangsa mempunyai kepentingan diri mereka sendiri. Itu kita faham. Tapi dalam memperjuangkan kepentingan bangsa, jangan lupa tentang kepentingan negara dan kepentingan seluruh masyarakat. Ini yang kita memerlukan satu bentuk toleransi, ya, tolak angka kompromi. Dan ini memerlukan satu bentuk pemikiran kepimpinan yang cukup solid, Tuan Pengurusi. Di mana saya ingin mencadangkanlah, UiTM sanggup menawarkan keupayaan kita untuk memberikan satu bentuk khusus kepada pemimpin-pemimpin negara inilah yang ingin jadi pemimpin. Kerana saya perhatikan banyak pemimpin-pemimpin, saya perhatikan kebanyakan pemimpin-pemimpin, dia tidak kira parti pembangkang ataupun bukan pembangkang ke tidak, banyak tidak sedar tentang kepentingan perkara-perkara dan isu yang amat perlu dari segi sejarah perpaduan apa yang berlaku, keburukan yang berlaku di dunia. Mereka tidak sedar.
Dan mereka hanya ikut cakap mulut dan ikut emosi apabila menyampaikan hujah-hujah, dan mereka tidak sedar dalam mereka mengeluarkan hujah itu mereka boleh menyakitkan perasaan orang yang akan menimbulkan masalah yang sama. Kita akan tetap berbincang perkara yang sama 100 tahun daripada sekarang. Ya, kalau selagi tidak selesai, selagi masalah pribumi dengan orang bukan Melayu masih ada, selagi orang Melayu dipinggirkan dalam bidang pendidikan, dalam bidang equity, ekonomi, orang Melayu tidak akan berdiam diri. Itu yang saya jelaskan. Tetapi orang Melayu merupakan satu kaum yang amat toleransi. Dalam sejarah, Webster sendiri mengatakan orang Melayu suka betul ansur. Tetapi orang Melayu kalau dibiarkan betul ansur dan dipijak kepala, saya rasa bimbang orang Melayu boleh melata. Ini yang kita tidak mau. Yang saya nak katakan, perkara ini patut dipahami oleh semua kaum, terutama pemimpin-pemimpin di negara kita. Baik, Profesor cadangkan supaya ada semacam kursus khas penataran Saya mengenai perpaduan kaum. memberi satu khususan kepada semua pemimpin lah. Kalau ditawarkan Yang Berhormat Chong Eng, Dia walaupun dia academician, tapi nampaknya dia tidak kurang baik, politik. saya minta kalau dapat komen daripada Yang Berhormat Salahuddin. Beberapa soalan yang dibangkitkan tadi. Hari ini kita mesti melihat dengan serius. Setelah 47 tahun negara kita merdeka, saya setuju dengan soalan tadi, sampai bila kita nak bercakap tentang jurang kemiskinan ini. Jadi suatu tindakan yang proaktif mestilah dilaksanakan. Dan saya rasa penyelesaian ini hanya boleh kita laksanakan kalau kita ada satu konsep di mana konsep perpaduan ummah itu kita bentuk dan kita jadikan sebagai teras kepada perpaduan negara. Bermakna semua orang akan menghormati hak orang lain dan tidak timbul masalah jurang antara kemiskinan antara orang Melayu dan orang yang bukan Melayu. Jadi yang penting adalah mereka diberikan hak yang sama. Orang Melayu yang masih perlu bertongkat ini mesti diberikan bantuan yang sewajarnya, dan kepada orang yang bukan Melayu, Bumiputera, Sabah dan Sarawak yang masih jauh ketinggalan, mestilah diagihkan kekayaan negara ini kepada mereka. Dan segala unsur yang menjadi masalah utama mesti dibasmi, diperangi habis-habisan. Jadi salah guna kuasa dan seumpamanya. Tak jauh bezanya dengan apa yang ditimbulkan oleh perwakilan UMNO dalam Perhimpunan Agung baru ni, Yang Berhormat. Jauh panggang daripada api. Puan-puan ini kita bersetuju lah beberapa isu yang dasar dia. Datuk. Mengenai pertamanya 50 tahun akan datang, saya harap kita tidak perlu lagi membincangkan hal ini, dan kemungkinannya kita telah mencapai integrasi. Tentang soalan yang kita cakap hal politik saja, sebenarnya tidak benar adik yang saya kasihi. Cuma semasa pilihan raya saja pentingnya politik kepartian. Tetapi selepas pilihan raya kita bersama di parlimen dan adanya kabinet yang mewakili semua kaum, kita tidak bincang hal politik lagi, kita bincang hal membangunkan negara, mencapai satu matlamat bersama, berwawasan. Itu yang perlu saya jelaskan. Baik, Yang Berhormat Chong Eng, tak bolehkah kita ketepikan soal misalnya hal-hal lain ini, kita tumpukan kepada soal pembinaan misalnya kemajuan kejayaan negara? Saya rasa kita tak boleh mengkata dalam satu aspek di mana in reality ini semua faktor ini semua wujud. Kita mesti memandang dalam semua faktor dan tak boleh mengeluarkan semua faktor lain dan pandangan ini saja. Kerana ini tidak akan wujud. Kerana saya ingin menjawab kepada soalan yang tadi yang guru tadika yang mengatakan mengapa tak boleh gunakan sukan untuk berintegrasi. Sebenarnya pada tahun 1985 ada rancangan integrasi murid-murid untuk perpaduan. Ini adalah satu rancangan pada masa Perdana Menteri adalah Menteri Pendidikan. Tapi ini rancangan ini tidak dijalankan. Saya pun tidak faham mengapa. Saya rasa ada banyak cara untuk berintegrasi di antara sekolah-sekolah yang berlainan dalam satu daerah. Kita ada satu program untuk satu minggu, untuk satu hari. Semua murid-murid dari beberapa sekolah untuk bersukan atau ada acara-acara yang tertentu. Baik, itu peringkat keduanya. Tapi kenapa kita tak mulakan pergi ke sekolah yang sama? Saya rasa